Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang mungkin jarang dibincangkan, tapi saya kira satu topik yang cukup menarik, satu topik yang cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi perbincangan kita ialah peranan LPF ataupun Lembaga Penapisan Filem, klasifikasi baharu filem. Jadi ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Ismail Nur Hadi Ahmad Bakirun, iaitu Setiausaha Bahagian Pejabat Penapisan Filem di Kementerian Dalam Negeri. Jadi Tuan Ismail Nur, apa khabar? Alhamdulillah, Datuk. Bila kali terakhir kita bersama? Kira 3 tahun lepas, 2021 Datuk. Itu mewakili kementerian yang berbeza. Yang berbeza, Datuk. Dan sekarang ini sudah pun berada di Kementerian Dalam Negeri. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Dan ialah kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, bila kita bercakap tentang penapisan filem, ini juga merupakan sesuatu yang sering dibincangkan oleh orang ramai juga, khususnya terutamanya mereka yang mungkin gemar menonton filem-filem yang ditayangkan baik di pawagam maupun di televisyen dan sebagainya. Dan ada juga lah yang merasakan bahawa mungkin sesuatu yang lebih serius sebenarnya perlu dilakukan oleh pihak Lembaga Penapisan Filem sendiri dalam usaha untuk mengawal supaya tidak ada unsur-unsur negatif dan sebagainya di dalam sesebuah filem yang ditayangkan, tak kiralah di pawagam ataupun di TV dan sebagai saluran-saluran stream TV dan sebagainya. Baik, kepada anda juga, kami juga sebenarnya atas keizinan daripada Tuan Ismail Nur memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja, berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah kami menyediakan talian kepada anda di 0326979768. Itu dia, cukup jelas tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, mungkin menarik jugalah sebenarnya Tuan Ismail Nur, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi lah, kita nak tahu tentang Lembaga Penapisan Filem di Malaysia, kerana saya difahamkan ianya mempunyai sejarah yang cukup lama sebenarnya. Mungkin ramai yang tak mengetahuinya. Jadi mungkin kita dapat sikit penerangan daripada Tuan Ismail Nur. Ya, terima kasih yang berbahagia Datuk Sukawi. Jadi saya terlebih dahulu, kami di Lembaga Penapisan Filem ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada pihak Bernama TV dan juga pihak Datuk sendiri yang menjemput kami untuk berkongsi sedikit informasi dan pandangan tentang apa itu Lembaga Penapisan Filem LPF dan sebagainya. Jadi sejarah LPF kalau kita imbau kembali sebenarnya bermula agak jauh ke belakang. Bermula sebenarnya daripada tahun 1908 sebenarnya. Zaman kolonial British lagi telah wujud penapisan filem sendiri. Pada masa itu ia di bawah bidang kuasa pihak militeri British dan juga badan polis yang mengawal selia filem ni. Mungkin pada masa itu tidak berapa banyak lah. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian pada tahun 1954, 1 Mei 1954, jadi lembaga penapisan filem ini, Malayan Censorship Board masa itu ditubuhkan. Dan diam tak diam sekarang sudah tahun ini 70 tahun usia LPF ni, Datuk. Sudah cukup dewasa lah. Ya, sudah cukup untuk kalau sekiranya orang sudah cukup dewasa, Datuk. Betul. 70 tahun ialah satu zaman yang cukup panjang lah sebenarnya. Dan saya percaya Tuan Ismail Nur, kalau kita melihat kepada perkembangan terkini lah, bila kita bercakap tentang produksi filem, bila kita bercakap tentang tayangan filem, ianya telah pun mengalami perubahan yang cukup hebat sebenarnya lah. Selera penonton juga sudah pun berbeza dan sebagainya. Mungkin produser juga mempunyai pemikiran yang berbeza dalam menghasilkan karya-karya seni seperti filem, drama dan sebagainya. Apakah ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada LPF sendiri dalam usaha untuk menjamin bahawa segala peraturan yang telah pun ditetapkan itu diikuti dan dipatuhi sebenarnya? Sejarah filem ini sebenarnya sendiri sudah agak lama, sejak zaman Lumiere lagi. Kemudian masuk ke era baru,
cabaran untuk menepani pelbagai cabaran yang ditempuh, yang harus ditangani oleh LPF itu sendiri, di mana dalam peranan LPF itu sendiri, kalau kita lihat adalah untuk menapis kandungan-kandungan yang berkaitan dengan filem, dan juga yang berkaitan dengan bahan publicity filem dan sebagainya sebelum ditayangkan kepada umum. Jadi di situ peranan kami lah. Dalam itu kami menggariskan 4 aspek utama yang perlu diberikan penekanan dan perhatian mendalam. Antaranya yang pertama ialah menyentuh tentang keselamatan dan ketenteraman awam, itu yang paling utama. Seterusnya menyentuh tentang aspek keagamaan, kemudian kita ada aspek sosio budaya, dan terakhir yang perlu kita jaga, yang keempat adalah tentang aspek ketertiban dan kesusilaan. Jadi dalam menapis kandungan sebuah filem atau bahan publicity ini, 4 perkara ini yang perlu diberikan perhatian utama. Okey, daripada 4 aspek utama yang tuan sentuh sebentar tadi lah, selalunya lah daripada pengalaman lembaga penapisan filem sendiri, aspek mana yang selalunya mungkin tidak difahami oleh mereka yang menerbitkan filem, drama dan sebagainya, yang mungkin memberi tekanan jugalah kepada LPF untuk memberi kelulusan sebenarnya, tuan? Sebenarnya ia dalam part ini ia berhubung kait di antara satu sama lain. Dia berhubung kait, tetapi yang selalu agak masih kurang difahami oleh penerbit, pengeluar dan juga pembikin filem di luar sana, mungkin yang menyentuh tentang ketenteraman dan keselamatan awam. Ini ialah dalam negara kita, negara majmuk tu. Jadi aspek inilah yang perlu kita beri perhatian supaya sesuatu filem itu tidak menyentuh dengan sensitif tentang perkara-perkara berikut. Satu lagi aspek juga yang saya nak dapatkan pandangan di kelas juga Tuan Ismainul lah. Kalau kita lihat perubahan dari segi dunia penyiaran itu sendirilah. Kalau dulu ialah bila kita bercakap panggung wayang, kita tahu lah itulah tempat untuk kita menonton wayang. Tetapi sekarang ini semuanya sudah pun berada di talian sebenarnya. Kita bercakap tentang streaming TV, kita bercakap tentang Telegram dan sebagainya. Apakah ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada lembaga penapisan filem sendiri untuk mengawal filem-filem yang ditayangkan? Saya bersetuju dengan pendapat yang bagi Datuk. Cabaran terbesar lembaga penapisan filem pada masa ini adalah ledakan over the top internet yang di luar sana sekarang menjadi trend tu. Saya rasa setiap isi rumah majoritinya mempunyai capaian internet dan juga pelbagai medium. Jadi di sini kekangan kami di LPF hanyalah kita menapis kandungan yang disiarkan untuk tayangan umum di pawagam dan stesen televisyen saja. Tapi yang berkaitan dengan internet, intranet, over the top dan sebagainya adalah di luar bidang kuasa kami. Mungkin ramai di luar sana yang masih belum menyedari tentang perkara ini, tapi itulah kekangan terbesar kami. Tapi apakah Datuk ataupun Tuan Ismainul sendiri merasakan bahawa kekangan ini sebenarnya perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak kerajaan sendirilah, mungkin untuk memberi kuasa yang lebih kepada LPF sendiri supaya boleh mengawal tentang apa yang ditayangkan, terutamanya di TV-TV, di streaming TV dan sebagainya? Saya secara umumnya secara peribadi bersetujulah dengan pendapat supaya diadakan tapisan juga. Tetapi itu kadang-kadang di luar bidang jurisdiksi kami lah, di luar bidang kuasa kami. Jadi saya tidak dapat bercakap bagi pihak berkuasa yang lain atau pihak kementerian lain dan sebagainya. Yang hanya boleh berbicara tentang apa peranan kami sahajalah. Tapi setakat ini apakah LPF berpuas hati dengan aspek penapisan filem di Malaysia sendiri? Setakat ini melalui kita ada statistik dan sebagainya. Jadi saban tahun kandungan-kandungan filem dan bahan publicity filem yang kami tapi semakin meningkat itu. Mungkin menurun sedikit semasa pandemik 2 tahun ni, sebab orang tidak keluar wayang ke pawagam. Jadi orang kurang keluar dan sebagainya. Tetapi kita lihat ke trend
2022 dan ke atas. Jadi semakin banyak filem-filem yang dihasilkan, bermakna semakin banyaklah filem-filem yang perlu ditonton, tapis dan sebagainya. Jadi kita rasa berpuas hati lah dengan apa yang kita hasilkan, tetapi masih terdapat ruang untuk ditambah baik sebagainya. Ya. Saya teringat sebenarnya Ismaino dulu zaman saya lah ketika bertugas di stesen TV, saya dapat berjumpa lah dengan kaki-tangan lembaga penerbitan filem yang datang ke studio TV, datang ke pejabat kami di stesen TV untuk melakukan tugas sebagai penapis lembaga penerbitan filem lah, untuk menapis filem-filem yang bakal ditayangkan di TV station dan sebagainya. Apakah proses itu masih lagi berlaku sekarang ataupun sudah pun ada perubahan yang telah pun dilaksanakan oleh LPF? Okey, Datuk, seiring dengan perkembangan semasa, dengan pertambahan banyak stesen-stesen TV di bawah Media Prima, di bawah Miasat, RTM sendiri dan sebagainya, Al-Hijrah, dan terkini kita mempunyai Awesome TV, Suka TV dan selain bernama TV dan sebagainya. Jadi kita merasakan bahawa sudah sampai masanya stesen TV ini diberikan tanggungjawab mereka sendiri untuk menapis kandungan-kandungan tersebut. Jadi kita berikan pihak Kementerian Dalam Negeri telah memberikan kebenaran kepada stesen TV ini untuk menapis atau kita katakan sebagai self-censorship, tapisan kendiri. Jadi mereka mempunyai kepakaran dan juga bahagian-bahagian yang berkaitan, dan sebab saban tahun drama, filem semakin banyak lah tu. Betul. Jadi adalah sampai masa tanggungjawab itu dipikul juga oleh stesen-stesen TV lah, untuk membuat tapisan kendiri dan sebagainya. Jadi kita bahagian pun pihak LPF dan kementerian akan sentiasa melakukan pemantauan secara tahunan melalui audit dan sebagainya, agar dapat melihat tapisan kendiri yang dilakukan oleh stesen TV itu seiring dengan garis panduan penapisan filem yang LPF sediakan. Bila Tuan Ismaino menyebut tentang garis panduan penapisan filem ini, mungkin boleh kita kongsi bersama apa yang terkandung di dalam garis tersebut. Bersama saya ada satu garis panduan penapisan filem atau ringkasnya GPPF ini. Kita wujudkan sejak tahun 2010 tu. Dan sekarang dalam proses untuk ditambah baik, kerana seiring dengan perkembangan semasa, sudah 14 tahun, jadi terdapat pelbagai perkara-perkara isu-isu yang berbangkit daripada semasa ke semasa yang perlukan ditambah baik. Jadi akan dilancarkan pada tahun ini garis panduan terbaru, insya-Allah. Jadi dalam garis panduan ini menjadi satu panduan kepada semua pembikin filem, penerbit, bahan-bahan publicity filem dan sebagainya, untuk membuat sebuah filem yang mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebenarnya. Bila Ismail menyebut tentang akan ada garis-garis baru yang mungkin akan diperkenalkan dalam garis panduan penapisan filem ini, antara yang akan disentuh nanti, apa perkara yang mungkin akan digariskan semula dalam panduan penapisan filem ini sebenarnya? Okey, antaranya ialah cabaran-cabaran yang tidak ada 20 tahun lepas. Okey. Contohnya macam perkara-perkara anasir-anasir yang menggugat ketenteraman awam dan sebagainya, melanggar sosial budaya, pengaruh-pengaruh seperti LGBTQ, yang menjadi satu tabu kepada kita lah. Betul. Dan itu kalau kita lihat dulu tidak berapa menekan, mendesak isu ini, tapi semakin lama ini semakin menjadi semakin agak keterlaluan. Jadi perlu dikekang, dan juga garis panduan ini ada dimasukkan panduan-panduan tentang perkara-perkara tersebut lah. Tapi apakah mereka yang terlibat dalam produksi, tak kiralah sama ada drama, filem dan sebagainya, apakah mereka memahami ataupun meneliti sebenarnya garis panduan penapisan filem ini, dan apakah lembaga penapisan filem juga sebenarnya sentiasa memberi maklumat-maklumat terkini kepada produser, pengeluar filem dan sebagainya, Tuan? Ya, tu. Kita selalu mengadakan sesi libat urus, engagement itu, sesi town hall dan sebagainya. Kita sering memanggil penggiat-penggiat industri filem, pembikin filem dan sebagainya, bersama kita menerangkan apa garis panduan yang terkini dan sebagainya, apa yang boleh kita boleh-bolehnya kita nak cari titik tengah
Kita tidak mahu, dalam pada masa sama kita tidak mahu menyekat kredibiliti pembikin filem, penggiat-penggiat industri ini. Tapi seharusnya ada keseimbangan lah, ya. Jadi kita sering melihatkan, kita sering adakan hikmat nasihat sebenarnya. Apabila satu filem itu mereka ingin membuat suatu filem itu, mereka datang kepada kami untuk hikmat nasihat dan sebagainya. Jadi itu pada kami alu-alukan, sebab sebelum suatu filem itu menjadi end product, kadang-kadang bila dah menjadi dah syuting selesai semua ada yang terpaksa ada yang ditahap dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkannya di peringkat yang kita belah sudah akhir end product nanti, adalah lebih baik kita memberikan buah pandangan, hikmat nasihat dan sebagainya, apa yang sewajarnya. Ialah kita bukan memberikan katanya ultimatum dan sebagainya, tapi apakah yang wajar dilakukan seiring dengan garis panduan sebenarnya, yang tidak melanggar garis panduan. Tapi respon daripada production syarikat-syarikat produksi sendirilah, sama ada yang ingin mengeluarkan filem, drama dan sebagainya, apakah mereka merasa gembira ataupun mereka merasakan bahawa seolah-olah apa yang dilakukan oleh lembaga penapisan filem ini sendiri seolah-olah menyekat kreativiti mereka untuk mengembangkan lagi ataupun menarik lagi penonton-penonton untuk menyaksikan filem-filem atau drama mereka tu? Yalah, sebahagian daripada mereka mengalu-alukan hikmat nasihat dan juga pandangan yang diberikan oleh pihak LPF, sebab mereka kata mereka dapat membantu menyiapkan sebuah produksi filem yang dapat diterima umum, tanpa banyak tapisan, pemotongan dan sebagainya. Tapi lumrahlah ada setengahnya yang tidak berapa gembira dengan pemotongan, pengubahan dan sebagainya lah, ya. Saya lebih kepada ayat pengubahan sebenarnya. Tapi ada tak mungkin antara contoh-contoh ialah filem-filem yang terus tidak diluluskan oleh LPF untuk ditayangkan? Ada sebenarnya. Ada untuk sebagai rekod, ya. Pada tahun lepas 2023 kita tidak meluluskan untuk tayangan, tidak lulus untuk tayangan sebanyak 8 buah filem, dan kebanyakannya daripada luar negara, Datuk, sebenarnya. Bukan local production, bukan. Untuk kebanyakan filem luar negara yang menyentuh tentang propaganda komunis, tentang liberalisme, yang menyentuh tentang seksual yang keterlaluan, yang tidak dapat diterima, ya. Manakala pada tahun ini baru masuk bulan Januari kita telah satu tayangan filem daripada luar yang telah kita tidak luluskan untuk tayangan, kerana kalau boleh saya bagi gambarannya, menggambarkan tentang keadaan bagaimana neraka dan sebagainya, yang mana kita dalam perkara-perkara berikut kita tidak boleh gambarkan. Betul. Kalau kita dapatkan nasihat daripada pakar, daripada JAKIM misalnya, Jabatan Kampanye Islam, perkara-perkara begini, ya, perkara hak lewat berkaitan dengan ghaibiat, neraka, syurga dan sebagainya, yang tidak boleh divisualkan, tidak boleh digambarkan kepada umum lah. Tapi ada tak filem-filem tempatan sendiri yang tidak diluluskan oleh lembaga penapisan filem? Buat masa ini tidak ada dah. Buat masa ini. Untuk tahun ini belum ada lah. Kalaulah filem-filem tersebut telah pun ditolak ataupun tidak diluluskan oleh LPF, apakah mereka ada ruang dan peluang pula untuk membuat rayuan dan sebagainya? Mereka ada orang kata mereka ada medium untuk membuat rayuan sekiranya filem-filem itu tidak diluluskan untuk tayangan. Mereka boleh melalui jatuhan kuasa rayuan filem terpanggil JKRF, dan ini sebuah jatuhan kuasa yang berlainan daripada LPF. Kita tidak mencampuri sebarang urusan. Apabila filem itu tidak diluluskan untuk tayangan, mereka boleh bawanya kepada jatuh kuasa rayuan filem, dan di situ akan ditentukan rayuan mereka. Mana yang lebih baik sebenarnya daripada nasihat daripada Ismano sendirilah. Tadi pun kita cakap bahawa LPF sentiasa membuka pintu sebenarnya kepada production ataupun penerbit filem khususnya lah, sebelum mereka memulakan syuting dan sebagainya, sebaiknya mereka berunding dulu, membawa skrip dan sebagainya kepada LPF, dan LPF akan mengkaji dan memberikan kelulusan untuk filem itu diteruskan ataupun produksi itu dimulakan. Tetapi ada tak yang sudah menyiapkan filem mereka dan barulah membawa kepada LPF untuk kelulusan? Saya rasa majoriti filem adalah sebegitu,
Setelah disiapkan, mereka hantar kepada LPF untuk sesi tuntun tapis untuk mendapatkan perakuan dan kelulusan. Dan sekiranya terdapat pengubahsuaian, kita dalam ni kita ada tiga kategori sebenarnya, Datuk. Itu lulus bersih, iaitu diluluskan tanpa sebarang pengubahan, ya. Maknanya apa yang dihantar itulah kita luluskan untuk tayangan umum. Kemudian kita ada lulus dengan pengubahan, kita LDP, dengan sedikit pengubahan pindaan dan sebagainya. Kadang-kadang ada setengah-setengah adegan atau babak kita yang tidak sesuai, kita terpaksa sunting dan sebagainya. Dan ada yang terakhir yang paling serius, tidak lulus untuk tayangan lah. Yang tidak boleh untuk tayangan untuk umum langsung. Okey, semakin menarik sebenarnya apa ni Tuan Ismaino, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Bolehlah apa ni Tuan Ismaino meneguk minuman yang kami sediakan sementara kita berehat ini. Dan kepada anda yang sedang bersama kami di program Ruang Bicara ini, saya ingatkan lagi sebenarnya ini merupakan satu topik yang menarik sebenarnya, dan saya tahu penggemar-penggemar filem di luar sana pun sebenarnya ramai, begitu ramai sekali. Dan kalau anda juga ada perkara-perkara komen-komen yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio, iaitu Tuan Ismaino Haji Ahmad Bakirun. Jadi gunakanlah kesempatan ini melalui talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979768. Kita rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang saya kira menarik sebenarnya, iaitu peranan LPF dan klasifikasi baharu filem. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa Encik Ismaino Haji Ahmad Bakirun, iaitu setiausaha bahagian di Pejabat Penampisan Filem Kementerian Dalam Negeri. Oh ya, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekali dan ahli panel. Ya. Ini saya ada dua soalan lah. Silakan. Okey, yang pertama, kita tengok tadi ada Tuan dah sebut mengenai tapisan filem Adakah dengan ada tapisan filem tu menjadikan jalan cerita tidak menarik? Itu yang pertama. Okey. Okey, yang kedua, saya tengok ini mengenai politiknya. Saya tengok dulu macam buku Pak Malay Dilema kan. Bila Pak Dr. Mahathir mula-mula buku dia telah diharamkan. Kemudian apabila dia jadi kerajaan, buku tu bolehlah digunakan. Ini macam filem Jadi Tuan ada sebut garis panduan. Okey. Apabila kerajaan berubah, garis panduan pun tak digunakan balik. Itu minta ahli panel ulah dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih. Menarik soalan yang dilontarkan oleh Ridwan sebenarnya. Mungkin soalan yang pertama tu pun menariklah. Ini tentang bila berlakunya tapisan terhadap filem-filem yang dikeluarkan, dan kalau ada pemotongan-pemotongan kepada babak-babak yang dilihat tidak sesuai dan sebagainya, apakah ianya mungkin akan memberi kesan kepada jalan cerita sesebuah filem itu sendiri sebenarnya Tuan? Ya. Kadang-kadang terdapat rungutan pada penonton di luar sana bahawa terlalu banyak tapisan akan menjejaskan sebuah cerita, bagaimana cerita itu dah menjadi tidak syok untuk ditonton dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita seboleh-boleh untuk tidak menapis kalau tidak ada unsur-unsur yang melanggar garis panduan sebagaimana yang saya katakan tadi. Saya rasa boleh kita luluskan dengan kriteria lulus bersih dan sebagainya. Tapi apa yang kita potong sebenarnya betul-betul kita bukan saya saja. Ya, kita selalu mendapat gelaran seperti yang begitu gunting tajam dan sebagainya. Kolot konvensional itu biasalah kami digelar dengan gelaran sebegitu, tapi kita terima dengan hati terbuka. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah kita di LPF ini, apabila kita ingin bila melakukan tonton tapis, suntingan, pengubahan dan sebagainya, kita tidak sewenang-wenangnya bertindak. Kita ada ikut garis panduan apa yang
yang betul-betul melanggar ataupun yang menyentuh tentang perkara-perkara 4 aspek utama tadi, kita terpaksa juga bertindaklah tu. Tak boleh, kita kena jaga contohnya ketenteraman awam, sensitif agama, sosio budaya dan sebagainya. Ini lah big no-no lah orang kata. Jadi seboleh-bolehnya kita tidak kacau, tidak mahu ganggu kreativiti pembikin-pembikin film dan penggiat industri sebenarnya. Persoalan yang kedua tu pun penting sebenarnya, dan saya percaya bahawa ialah Tuan Ismanu, kadang-kadang orang selalu salah sangka lah, seolah-olah lembaga penapisan filem ini juga dipengaruhi oleh politik. Bila kerajaan berubah, maka peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh LPF juga akan berubah. Saya percaya ini tidak akan berlaku sebenarnya, kerana tidak ada kemengena dengan politik, kerana lembaga penapisan filem ada guideline yang tersendiri untuk dilaksanakan. Betul ke? Kami sejak dulu agak konsisten dengan sekiranya kami berpegang dengan garis panduan, kita tetap berpegang dengan garis panduan, sehinggalah sekiranya satu garis panduan itu dipindah dan diubah. Tetapi setakat ini dalam sesi tonton tapis dan juga penapisan filem, bahan publisisi filem dan sebagainya, kita tetap konsisten dengan kita ikut apa yang terkandung di dalam garis panduan penapisan filem sebenarnya. Tidak ada apa-apa yang berubah sebenarnya. Okey. Saya juga nak dapat penjelasan. Barangkali ramai juga penonton-penonton di luar sana yang tidak memahami bahawa mereka menganggap seolah-olah Malaysia sajalah yang ada lembaga penapisan filem, seolah-olah Malaysia sajalah yang mengamalkan perkara ini. Tetapi mungkin ramai yang tak mengetahui bahawa negara-negara barat, negara-negara besar pun mereka juga ada lembaga penapisan filem mereka sendiri dalam usaha untuk menapis filem-filem yang dikeluarkan di negara-negara mereka. Jadi mungkin Tuan boleh perjelaskan sebenarnya. Benar tu. Sebenarnya bukan negara kita saja yang mengamalkan, yang melaksanakan sistem penapisan dan pengklasifian filem ini sebenarnya. Negara-negara maju seperti United Kingdom, di England, di Australia sebagainya, mereka ada film censorship board mereka sendiri. Di negara jiran kita contohnya Singapura, Singapore Censorship Board. They are very strict also. Ya, dan mereka agak ketat dengan tapisan kandungan-kandungan filem yang dilakukan. Di negara Indonesia, mereka ada lembaga sensor filem, LSF. Kita lembaga penapisan mereka, filem mereka lembaga sensor filem. Jadi boleh dikatakan kebanyakan negara dunia di dunia ni ada juga satu badan yang mengawal selia kandungan dan tapisan filem. Ada setengah Datuk di dunia, negara di dunia, mereka hanya mengklasifikasikan filem sahaja. Ada setengah negara mereka menapis filem sahaja. Dan ada setengah negara lain mereka menapis dan sekaligus mengklasifikasikan filem tersebut. Dan di Malaysia kita melaksanakan peranan dua itu, tapis dan klasifikasikan. Bila Tuan sebut tentang klasifikasi filem, ini pun perlu diperjelaskan kepada penonton-penonton kita lah. Macam kita lihat klasifikasi P12 misalnya, untuk tontonan penonton berumur 12 tahun ke bawah, ke atas dan sebagainya. Mungkin boleh Tuan perjelaskan lagi perkara ini, Tuan? Ya, jadi saya ingin mengambil kesempatan dalam sesi bual bicara pada malam ini, Datuk. Untuk mewar-warkan kepada umum, pada penonton pihak Bernama TV, bahawa LPF pada tahun lepas telah memperkenalkan sistem klasifikasi baru. Yang kita, kalau sebelum ini kita hanya ada 3 kategori saja, iaitu umum, 12 dan juga 18. Dari bermula pada Februari 2023, kita telah memperkenalkan 5 klasifikasi baru untuk panduan umum, khususnya ibu bapa lah tu. Kita ada yang pertama umum, U. U ni untuk semua lapisan masyarakat. Tak kira umur. Tak kira umur, berbahaya tu. Sampailah semua peringkat umur. Dan kemudian kita ada P12. P12 ini bermakna sebuah filem itu kanak-kanak di bawah 12 tahun tak dibenarkan. Di bawah 12 tahun dibenarkan nonton dengan bimbingan ibu bapa. P itu parent, parental, parent 12. Kemudian kita ada 13. 13 maknanya sesuai untuk ditonton oleh peringkat umur 13 tahun dan ke atas. Dan kita ada baru lagi 16. Ini peringkat pertengahan umur, remaja lah ni, 16 tahun ke atas.
sesuai dituntut oleh mereka yang berumur 16 tahun ke atas. Dan yang kelima yang terakhir 18 Datuk. Okey. Maknanya dewasa lah, golongan dewasa. Jadi melalui klasifikasi ini kita ada kategorikan lah. Mungkin yang dewasa tu kita agak ringan sedikit, tidak terlalu berat tapisan mereka, sebab kita pulangkan kepada kematangan penonton. Ialah sesuai dengan sesuai dengan kematangan usia dan sebagainya. Jadi kita lebih kepada penilaian penonton itu sendiri. Tapi bagi P12 dan sebagainya, kita perlukan bimbingan ibu bapa lah. Ialah menjadi tanggungjawab ibu bapa, moral obligation itu, untuk memilih rancangan yang sesuai untuk anak-anak mereka. Kadang-kadang terfikir bila tuan sebut tentang klasifikasi filem yang baru ini. Kalau saya lihat daripada apa yang tuan sebutlah, apa yang membezakan di antara P12 dengan P13 itu sebenarnya, tuan? Kerana ianya cuma berbeza 1 tahun lah umur. Jadi bagaimana lembaga penafisan filem sendiri mengukur sebenarnya pemikiran, pendekatan anak-anak muda yang berusia 12 tahun, 13 tahun ini sebenarnya? Apa yang dilihat oleh LPF sebenarnya? Sebenarnya bukan soalan pertama dah. Bukan. Selalu soalan yang paling banyak ditanyakan oleh umum di luar sana, apa beza 12, 13, 1 tahun saja. Tapi kita perlukan di sini, kita mendapat maklum balas daripada industri, setelah kita adakan sesi libat urus dengan industri dan sebagainya. Mereka lebih mengetahui tentang sasaran, target audience mereka dan sebagainya. Dan juga kita setelah adakan beberapa kajian dan sebagainya, kita lihat 12-13 walaupun hanya setahun sahaja peringkat umur, tapi 12 ni dengan bimbingan ibu bapa. Walhal kategori 13 tahun tu meningkat, kalau dalam sekolah kita panggil sekolah menengah rendah lah tu. Jadi mereka mula ke arah remaja. Ada terdapat mereka tidak perlukan menonton dengan bimbingan ibu bapa lagi, dan mula berfikir secara kritikal, analytical dan sebagainya. Kita lihat daripada sudut itulah. 12 kita lihat masih di bawah. Perlu bimbingan ibu bapa ke arah umur 13 tahun dan ke atas, lebih kepada pemikiran kritikal mereka sendirilah. Tapi untuk yang umum tu tak kira umur lah. Tak kira umur. Selalunya filem-filem jenis apa? Filem-filem dokumentari, kartun dan sebagainya. Banyak lebih kepada yang terbuka dan ringan lah. Tapi apakah tuan Ismail melihat bahawa dengan adanya klasifikasi yang filem yang baru ini, ianya akan memberi satu perubahan yang diharapkan oleh lembaga penapisan filem sendiri dari segi kualiti filem yang akan dikeluarkan? Sudah tentu. Kita telah banyak berbincang dengan penerbit filem, penggiat industri. Mereka sebelum membuat sesuatu filem itu, mereka ada target audience mereka sendiri. Ini filem ini untuk siapa sebenarnya. Mereka tahu sekiranya adegan yang agak agresif, ganas, yang tidak keterlaluan, ini tentunya memang tidak sesuai untuk 13 tahunan ke bawah. Jadi sekiranya mereka ke pawagam untuk berhibur, mereka untuk menonton, untuk mencari satu keseronokan dalam menonton filem. Jadi apabila sekiranya umur 16 tahun lagi masih dikekang dengan kena bimbingan ibu bapa, jadi rasanya keseronokan tu akan hilang lah rasanya. Jadi di sinilah peranan klasifikasi itu amat penting lah. Mungkin filem-filem aksi untuk 16 tahun ke atas dan sebagainya. Jadi mungkin filem aksi itu tidak sesuai dengan, penerbit dah menyangka filem itu tidak sesuai. Tapi anak-anak yang berumur 12, 13 dan masih boleh pergi dengan iringan ibu bapa? Tidak perlu. Tidak perlu. Hanya 12 tahun yang P12 ke bawah saja. Tapi kalau dia orang nak menonton filem-filem yang diklasifikasikan untuk golongan P16, apakah mereka dibenarkan? Untuk 16 tahun ke atas saja. 16 tahun ke atas memang saja. Tak boleh lah. Ya, saya. Kadang-kadang terdapat polemik lah. Kadang-kadang pergi bertiga, umur berlainan. Jadi mungkin seorang umur 18, seorang umur 16, 14 dan sebagainya. Tapi itulah yang telah ditetapkan
ditetapkan oleh klasifikasi. Tapi who's going to check kalau dia bawa anak dia lah? Pihak operator pawagam sebenarnya. Pihak operator pawagam di Malaysia ada beberapa operator pawagam yang mempunyai rangkaian pawagam yang banyak di seluruh Malaysia. Mereka melaksanakan pemeriksaan itu di pintu masuk selalunya. Okey, saya nak kembali kepada apa yang Tuan Ismano sebut tadi lah. Ini tentang tapisan Kendiri stesen TV itu. Setakat ini apakah pihak LPF berpuas hati dengan apa yang dilaksanakan oleh stesen-stesen TV yang terlibat? Secara umumnya kita berpuas hati dengan prestasi tapisan Kendiri yang dilakukan oleh stesen-stesen TV. Ada 3 stesen utama TV di negara kita yang telah kita berikan kelulusan tapisan Kendiri ini, dan mereka setakat ini telah melaksanakan, boleh dikatakan secara umumnya melakukan tanggungjawab tersebut dengan cemerlang lah. Mungkin terdapat, yalah, dalam banyak-banyak tu mungkin ada satu aduan, beberapa aduan, dan kita ambil beraduan tersebut dan kita sampaikan kepada pihak CCTV untuk tujuan penambahbaikan. Kalaulah saya seorang produser filem misalnya, dan saya telah pun menyiapkan filem saya dan saya membawanya kepada lembaga penapisan filem untuk mendapatkan kelulusan. Sekiranya ada babak-babak yang dilihat oleh LPF tidak sesuai dan harus dibuang ataupun diubah sebenarnya, that mean I have to reshoot baliklah babak-babak tersebut. Jadi apakah itu akan memberi bebanan sebenarnya kepada syarikat-syarikat produksi yang terlibat? Kebanyakannya mengikut pengalaman Dato', apabila mereka dah menjadikan filem itu sebagai sebuah filem akhir. Dan complete filem lah, complete filem. Dia kata satu filem yang sempurna. Jadi bila dihantar untuk pengubah, untuk perakuan dan kelulusan, sekiranya terdapat tapisan, kebanyakan majoritinya akan menerima tapisan tersebut lah. Walaupun kadang-kadang mungkin menjejaskan the storyline of the film. Walaupun kadang-kadang menjejaskan, tapi tidak selalunya Datuk. Kita semula-bolehnya tidak. Sebenarnya, yalah, saya sendiri sebagai penggemar filem, kadang-kadang kita apa yang kita terpaksa sunting tapi ubah dan sebagainya, kita terpaksa berdasarkan 4 aspek utama ni. Tapi selalunya mereka akan menerima dengan baik pengubah suaian tersebut. Dari segi perancangan lembaga ataupun bahagian pejabat penapisan filem sendirilah, Tuan Ismano selaku SUB di bahagian tersebut, apakah Tuan merasakan bahawa mungkin masanya sudah sampai juga di mana penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya juga harus memahami sebenarnya tentang apa yang diperlukan, apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Dan tadi pun Tuan sebut bahawa libat lurus sentiasa diadakan di antara kedua-dua pihak ini sebenarnya. Tetapi apa lagi yang LPF merasakan perlu diberi perhatian serius oleh pengeluar-pengeluar filem, terutamanya sebelum mereka mengeluarkan filem yang ingin mereka keluarkan itu sebenarnya? Ya, antara menerusi pengalaman kita Datuk, apabila penerbit atau pembikin filem, penggiat industri menghasilkan sebuah filem ataupun bahan publicity filem, kita tak nafikan tarikan utama ialah keuntungan tu. Siapa yang nak buat filem kalau tak mau untung dan juga rating kalau drama tu adalah rating lah. Jadi mungkin dalam mengejar satu filem yang untuk box office dan sebagainya, kadang-kadang terlupa tentang norma-norma yang perlu dilihat, yang melanggar. Kadang-kadang di situ terdapat sedikit kegairahan lah. Jadi kita daripada masa ke semasa, cabaran kita sentiasa mengingatkan para penggiat industri agar sentiasa mematuhi. Itulah peranan kita, Datuk. Tak lari daripada itulah. Mereka hasilkan filem, kita melihat sama ada filem itu sesuai. Filem itu sebenarnya sesuai, tetapi kadang-kadang ada terdapat beberapa babak untuk kami tidaklah mengatakan bahawa filem itu sesuai, tidak, itu bukanlah bukan hak kami. Tetapi mungkin terdapat beberapa adegan ataupun beberapa babak yang dilihat melanggar norma 4 aspek utama tu, terpaksa jugalah Datuk. Betul. Okey, Tuan Ismano, kita berehat dulu buat kali terakhir.
Dan kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah akan ada lagi beberapa lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan Tuan Ismaino Hadi Ahmad Bakirut, itu setiausaha bahagian di Pejabat Penapisan Filem Kementerian Dalam Negeri. Rehat buat sementara waktu, kembali semula Ruang Bicara Penama TV tentunya. Malah kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang insyaAllah sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, Tuan Ismainur Hadi Ahmad Bakirut. Okey, Tuan, saya juga tak tahulah, mungkin dari segi statistik, kalau kita lihat daripada latar belakang industri perfilman di negara kita, ianya mungkin terjejas sedikit ketika berlakunya pandemik COVID-19 dahulu, tetapi sekarang ini jelas bahawa ianya seolah-olah meningkat dengan begitu hebat sekali, dan ianya seperti apa kita kata apa di musim hujan ni untuk cendawan di musim hujan. Jadi mungkin Tuan boleh berikan sedikit, kongsikan tentang statistik yang telah pun ada ketika ini. Ya, sebenarnya daripada masa ke semasa pembikinan filem ini, tidak kira filem import ataupun filem tempatan, semakin bertambah daripada masa ke semasa. Terdapat peningkatan. Jadi dibuktikan melalui statistik. Jadi kalau sekiranya kita lihat filem-filem yang dihantar kepada pihak LPF untuk ditapis, untuk diperakukan, untuk kelulusan dan sebagainya, pada tahun 2020 misalnya, terdapat 560. Dari 2021 menurun sedikit. Harus diingat pada masa tersebut adalah pandemik. Orang pun tidak boleh keluar menonton wayang. Jadi kita hanya duduk di rumah. Kemudian pada tahun 2022 mula mencatatkan peningkatan yang agak mendadak apabila pawagam-pawagam, panggung-panggung mula dibuka kepada umum. Jadi orang lepas geram rasanya. Jadi meningkat secara mendadak 1169 filem-filem yang telah dihantar ke LPF untuk ditapis, tempatan dan import ini tu. Jadi 2023 menjadi hampir 1,500. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahawa walaupun orang mengatakan bahawa tapisan dilihat sebagai menjejaskan kreativiti, kekangan dan sebagainya, tapi dengan jumlah peningkatan filem itu kita lihat tidak menjejaskan apa-apa langsung. Peningkatan filem yang sangat mendadak. Kalau kita lihat lately pun Tuan Ismaino, saya juga mengikuti perkembangan industri perfilman di negara kita lah. Minat penonton-penonton juga sudah pun mengikut keadaan semasa lah. Kebelakangan ini mereka suka filem-filem yang berunsur seram, filem-filem hantu, mistik dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya juga memberi satu cabaran yang hebat kepada lembaga penapisan filem, terutamanya untuk menentukan ada perkara-perkara ataupun babak-babak yang tidak perlu ataupun tidak boleh diketengahkan bila kita bercakap tentang filem seram, filem-filem yang menyentuh tentang keagamaan dan sebagainya. Komen sikit, Pak. Betul. Kalau dilihat sekarang trend penonton sekarang adalah lebih ke arah filem-filem horror. Filem-filem horror. Daripada negara jiran misalnya, cukup mendapat sambutan. Pada masa sekarang kalau Datuk lihat di Pawagam sendiri yang mengungguli carta filem-filem ini adalah filem-filem seram, horror daripada negara-negara jiran sebagainya. Jadi cabaran kami lah kita nak penonton mahukan kepuasan, keseronokan menonton filem dan sebagainya, tanpa tapisan sebagainya. Tapi dalam pada masa sama terdapat juga perkara-perkara yang di dalam jalan cerita itu yang menyentuh tentang keagamaan, yang keterlaluan, tahyul yang keterlaluan dan sebagainya. Jadi di sini kita kena sedikit masuk campur lah sedikit dalam mungkin dalam sedikit pengubahsaian dan sebagainya. Bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk mengekang kreativiti sebenarnya, tapi untuk supaya dia mematuhi garis panduan sebenarnya. Memang trend sekarang adalah filem-filem horror seram dan sebagainya. Betul. Macam filem-filem Hindi sendiri yang mempunyai jangka masa tayangan yang cukup panjang tu sebenarnya. Apakah itu juga menjadi tanggungjawab PF untuk melakukan penapisan sebelum ditayangkan di Pawagam ataupun di TV sebagainya? Ya, betul lah tu. Kita kita melaksanakan penapisan ini, penapisan filem kepada semua keseluruhan filem yang ditayangkan kepada umum, asalkan ia ditayangkan kepada umum, sama di Pawagam,
TV dan sebagainya, kita lakukan tapisan. Filem Hindi ni saya antara filem terbanyak yang dihasilkan di dunia itu yalah, filem Hindi. Filem Tamil. Filem Tamil. Durasinya tidak kurang daripada 3 jam sebenarnya. Kalau makan popcorn tu memang nak kena 2 bungkus. Jadi itulah cabaran dia, ialah kita mengekang unsur-unsur yang melanggar. Inilah sekali lagi yang garis panduan. Sekiranya ia semuanya ia tidak melanggar, okey, kita okey saja. Tidak ada masalah. Tapi kiranya ia melanggar, sekali lagi kita terpaksa dilakukan sedikit pengubah-suaian lah. Selain daripada filem-filem horror ataupun filem-filem seram, action pack movie juga menjadi kegilaan sebenarnya, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Apa yang selalu LPF lihat untuk filem-filem yang bersifat action pack, ialah kereta melayar, merentu, motosikal dan sebagainya. Tak tahulah pandangan LPF sendiri. Apa yang LPF lihat sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada kekangan terhadap adegan-adegan sekiranya secara agresif, kereta terbang terbalik dan sebagainya, tetapi kita sekali lagi kita pergi kepada klasifikasi itu. Sama ianya sesuai untuk 16, untuk 18 dan sebagainya. Jadi mungkin kita nak shock kita menonton, jadi sesuai dengan peringkat umur. Saya rasa dengan kereta-kereta yang berlanggar, terbalik dan sebagainya, kejar mengajar, tidaklah sesuai untuk mereka yang kategori bawah 12 dan sebagainya lah. Sebab tu kategori itu penting lah, klasifikasi itu, filem itu penting lah. Sesuai dengan peringkat umur. Betul. Okey, kembali semula kepada persoalan yang kita bangkitkan di awal-awal program tadi lah. Ini tentang pengawalan terhadap tayangan-tayangan filem di streaming TV, khususnya di Telegram dan juga melalui internet dan sebagainya. Dan sekarang ini terlalu banyak internet TV pula yang mungkin susah untuk dikawal dan sebagainya. Jadi perancangan yang mungkin ada kepada Lembaga Penebitan Filem dan juga Kementerian Dalam Negeri sendiri dalam menjamin bahawa filem-filem yang ditayangkan terutamanya di negara kita sendiri tidak melanggar seperti apa yang telah pun ditetapkan oleh Lembaga Penebitan Filem itu sendiri, Tuan. Betul ya. Sekali lagi peranan kami terhad kepada filem-filem yang ditayangkan di pawagam, bahan publicity yang ditayangkan di TV, pawagam dan sebagainya. Tetapi di medium-medium lain, internet, over the top adalah di luar bidang kuasa LPF sebenarnya. Tetapi kita akan sentiasa bekerjasama dengan pihak, contohnya Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, sebagainya, dan FINAS dan sebagainya. Sekiranya terdapat dakwaan awam, kita panjangkan kepada mereka lah. Kadang-kadang orang confuse sebenarnya perbezaan di antara LPF dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS itu sendiri. Itu sebenarnya persepsi yang biasa. Di mana-mana kita berhadapan dengan soalan itu. FINAS ni LPF ke? LPF ni sebahagian daripada FINAS ke? Sebenarnya dua entiti yang berbeza tu. LPF di bawah Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Penebitan Filem ini di bawah Kementerian Dalam Negeri lebih kepada penapisan kandungan filem. Sementara FINAS itu lebih Perbadanan Filem Nasional, lebih kepada perkembangan filem lah, tempatan dan sebagainya lah. Mereka di bawah entiti berbeza. Tapi in terms of kerjasama di antara LPF dan juga FINAS, apakah very close? Ya, kami sering bekerjasama antara satu sama lain demi memertabatkan industri filem tempatan lah, dan juga antarabangsa dan sebagainya. Dan tadi pun kita sentuh tentang apa yang harus dilakukan oleh nasihat daripada Tuan Ismail sendirilah kepada produser ataupun kepada mereka syarikat-syarikat yang ingin mengeluarkan filem-filem mereka. Apakah lebih baik mereka berunding dulu dengan pihak LPF sebelum mereka memulakan penggambaran diri sendiri, ataupun macam mana nasihat daripada Tuan sebenarnya untuk memudahkan sebenarnya kedua-dua pihak? Saya ingin berkongsi sedikit. Dalam tempoh kebelakangan inilah, setahun dua ini, terdapat satu trend yang sangat menyeronokkan bagi kami, yang menyenangkan kami, di mana terdapat ramai penerbit muda, khususnya penerbit muda ni ingin menerbitkan filem, mengarah filem dan sebagainya. Mereka datang dulu ke LPF, membawakan jalan cerita, storyboard dan sebagainya, meminta khidmat nasihat. Kami sangat mengalu-alukan itu sebab kita khawatir, kita bimbang sekiranya jalan cerita yang agak ada yang sedikit melanggar dan sebagainya, bila dah
disiapkan sebagai satu filem yang lengkap. Mungkin terdapat pengubahan dan sebagainya, tapi sekiranya mereka bawa kepada kami terlebih dahulu, kami nasihatkan, mereka terangkan apa jalan cerita mereka sebagainya, apa yang boleh dan tak boleh. Di situ peranan LPF juga sebenarnya, hikmat nasihat. Itu kami alu-alukan. Dan trend kebelakangan ini setahun dua, ramai penerbit datang berjumpa khususnya penerbit muda. Hikmat nasihat. Kita memang sangat mengalu-alukan sebenarnya. Okey. Baik, sebelum kita berpisah, masa dah pun sampai ke penghujung sebenarnya, Tuan Ismano, dalam masa 1 ataupun 2 minit, saya beri ruang dan juga peluang kepada Tuan untuk menyampaikan apa harapan daripada LPF sendiri dan seruan daripada LPF sendiri kepada penggiat filem di negara kita khususnya. Silakan Tuan. Terima kasih. Jadi harapan kami lah ke hadapan, way forward lah, bagi lembaga pendapat filem ini adalah kita dapat menghasilkan sebuah filem yang seronok ditonton oleh umum, dan dalam pada yang masa sama mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan lah. Jadikan ia sebagai inilah sebahagian daripada intipati lah, kandungan filem itu sendiri sesuai dengan semangat kita lah, semangat madani itu. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Ismano Adi Ahmad Pakirun, iaitu setiausaha bahagian pejabat penapisan filem di Kementerian Dalam Negeri, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini, walaupun kali terakhir kita bersama ialah pada tahun 2021. Tetapi saya mengharapkan bahawa tahun 2023 ini bukan merupakan sesuatu yang terakhir sebenarnya. Saya ingin lagi bersama dengan Tuan Ismano untuk bercakap tentang isu ini, kerana ianya merupakan satu isu yang amat menarik dan perlu diwar-warkan dari masa ke semasa, dan kita juga mengharapkan bahawa lembaga penapisan filem Malaysia ini akan terus memainkan peranan mereka, kerana ianya merupakan satu medium yang cukup popular sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Siapa yang tak pergi ke pawagam untuk menonton filem misalnya. Jadi inilah satu cabaran, satu tugas yang berat yang harus didukung oleh lembaga penapisan filem Kementerian Dalam Negeri. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Okey.